Mana yang tuan-tuan sedia maklum, hari ini kita dikejutkan dengan kenyataan yang dibuat oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tun Dr. Mahathir mengatakan bahawa selepas PRU ke-15 yang akan jadi Perdana Menteri ialah orang yang dekat dengan Datuk Seri Najib Tun Razak. Betul lah. Kalau berlakunya pilihan raya umum ke-15 yang akan jadi Perdana Menteri, mestilah Presiden UMNO. Presiden UMNO dekat dengan Datuk Seri Najib Tun Razak. Jadi apa masalah dia? Kalau naik Presiden pun boleh jadi Perdana Menteri, takkan Presiden UMNO tak boleh jadi Perdana Menteri? So, saudara, sebenarnya apa sebab Tun Dr. Mahathir perlu mengeluarkan kenyataan ini, tuan-tuan? Kenyataan Tun Dr. Mahathir ini, saudara, tidak lain tidak bukan ialah kerana beliau begitu gelabah sekiranya pilihan raya diadakan dalam masa terdekat. Dengar ura-ura sekitar bulan 7, bulan 8. Walaupun saya merasakan ada kemungkinan besar pilihan raya itu akan berlaku hanya tahun depan. Namun Tun Dr. Mahathir ini nak memastikan bahawa pilihan raya itu tidak akan berlaku, dan caranya ialah dengan menakut-nakutkan Datuk Seri Ismail Sabri. Tuan-tuan pun tahulah kan, bila dia kata yang akan jadi Perdana Menteri bukan Ismail Sabri tetapi orang yang dekat dengan Datuk Seri Najib Tun Razak. Konon-kononnya Datuk Seri Najib akan meletakkan proksi untuk menjadi Perdana Menteri, dan kemudian dia akan dibersihkan kesnya di mahkamah. Dia ingat kita ni buat perangai macam dia. Bila je dapat kuasa, walaupun ada 60 saksi yang dipanggil untuk memberi keterangan dalam kes Lim Guan Eng, 25 dah bagi keterangan, ada lagi 35. Dia ingat kita akan buat macam apa yang Lim Guan Eng buat. Walaupun Ketua Hakim dia dah tukar kepada orang dia, Tan Sri Richard Malanjun, peguam Lim Guan Eng sendiri sudah diangkat menjadi peguam negara. Namun akhirnya pembicaraan tidak diteruskan, kes dibuang begitu saja, tuan-tuan. Jadi hari ini saya nak beritahu dengan saudara, jangan kita termakan dengan usaha memecah belahkan kita. Ini adalah salah satu tindakan drastik Tun Dr. Mahathir kerana begitu takut pilihan raya diadakan pada waktu terdekat. Ada juga yang mengatakan bahawa sekiranya pilihan raya diadakan, ke bawah duli yang di Pertuan Agong tidak akan membenarkan pilihan raya diadakan. Ini pun memandai-mandai, tuan-tuan. Dia kena bubarlah dulu, kan? Kena mohon perkenan. Kalau tak mohon, macam mana nak tahu ke bawah duli tuanku perkenan ke tak perkenan untuk dibubarkan? Kalau 2001 dulu, ya betul, memang ke bawah duli tuanku yang di Pertuan Agong minta supaya dielakkan daripada mengadakan pilihan raya, kerana pada ketika itu kita berhadapan dengan wabak COVID-19 yang baru nak mula, dan pada ketika itu nampak agak bahaya. Tetapi hari ini, saudara, wabak COVID-19 yang hari ini boleh dikatakan menguasai tanah air kita ialah daripada varian apa dipanggil? Omicron. Mak kepada semua sekali virus COVID-19. Itu yang dipanggil Omicron. Tuan-tuan, Omicron ni dia very mild, dia tak teruk. Saya tahu kena pun 2 hari positif, hari ketiga dah negatif. Dia very mild. Jadi tak ada dah masalah untuk mengadakan pilihan raya selepas raya. Raya dulu, kena raya dulu. Yang penting hari raya ini, saudara, saya yakin ramai yang dah tak sabar nak balik raya. Janganlah buat perangai nak mengelakkan hari raya, dinaikkan angka-angka, dan akhirnya sahabat-sahabat kita yang dah sebulan menjalani ibadah puasa tidak dapat balik ke kampung untuk berhari raya bersama dengan sanak saudara. Yang ini yang kita paling takut, tuan-tuan.
paling takut benda ni berlaku. Kita harap tak berlakulah. Berlakulah adil. Kalau raya Cina boleh, raya Christmas boleh, raya lain boleh, bagilah peluang umat Islam kali ini dapat beraya bersama dengan sanak saudara mereka. Dekat sebab 10k tu keluar macam mana tu? Ada ni 10k keluar ni bukan macam dapat bonus. Kena faham. Orang yang berfikiran waras dan kewangan dia kukuh, dia tidak akan mohon 20k ni. 10k ni. Dia tak akan mohon. Orang yang betul-betul nak menyelesaikan masalah jangka pendek atau jangka panjang. Contohnya, kalau sepanjang tempoh PKP, mereka tak boleh berniaga, mereka tak boleh bekerja, ada yang hilang pekerjaan kerana orang buang kerja dan sebagainya, maka hutang mereka accumulate, bertambah, berlipat kali ganda. 10k ni keluar je habis. Habis dengan membayar hutang. Mungkin ianya akan menguntungkan bank-bank, ia akan menguntungkan Along, tetapi kalau 10k ni orang saja-saja nak keluarkan duit, itu memang akan menyebabkan akan ada kuasa membeli yang lebih dan rakyat boleh berbelanja. Tetapi saya yakin orang yang waras otak dia, kalau dia kelengkapan dia, keperluan dia cukup, dia tidak akan keluar duit KWSP. Kerana dia tahu duit ini ialah duit simpanan hari tua. Tetapi orang yang keluarkan juga duit ini kerana tak cukup, keperluan sekarang ni tak cukup, nak settle hutang, nak settle tu, nak settle ini, dengan persediaan sekolah anak apa semua sekali, ada yang tak settle lagi, yuran pengajian anak pun ada yang belum bayar lagi, ada yang baru bayar sikit. Kita melalui benda ni semua, jadi kita faham, macam mana betapa susahnya orang dalam keadaan senario hari ini. Jadi saya tak nampak pengeluaran KWSP kali ini akan banyak membantu peniaga. Takkan banyak. Mungkin ada sebahagian yang akan membelanjakan duit itu untuk keperluan, mungkin disettle hutang sikit, ada lebihan. Tapi berdasarkan kawan-kawan yang hari ini menceritakan kepada kita, mereka ambil ni tak cukup untuk menyelesaikan masalah yang telah dibebani ke atas mereka akibat daripada lockdown lebih kurang 17 bulan. Tak cukup dengan 10,000 tu. Jadi saya tak nampak ada lebihan tunai untuk mereka berbelanja, untuk bershopping, untuk raya dan sebagainya. Kalau ada pun mungkin sikit lah. Okey.